Selamat malam kepada semua. Macam mana anda-anda di luar sana, sihat? Kalau sihat, alhamdulillah. Saya doakan semoga anda di luar sana, penonton-penonton kita, trader-trader kita, terus dilimpahi rezeki kesihatan dan juga rezeki kewangan yang baik dengan melalui dagangan mata wang asing. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bertemu lagi kita pada malam ini, episod yang ke-148, bicara teknikal bersama dengan Cikgu Aslan, 21 Julai 2020. Baik, sambil-sambil tu, sebelum tu, kepada yang belum mengetahui tentang channel YouTube kami, jangan lupa untuk ke YouTube channel kami. Senang je, type CTC FM. So dekat sana semua segmen ada, segmen bicara teknikal, fundamental, tanya Dr. Forex, yang anda boleh tengok ulang-ulang, boleh ulang kaji. Jadi kalau dah singgah ke sana, jangan lupa subscribe. Kita bantu dan kita share kepada rakan-rakan yang lain. Jangan kita seorang je pandai. Kalau boleh kita nak orang lain pun pandai juga, profit juga, konsisten juga. Baik, saya baca dulu komen-komen cikgu. Silakan. Baik. Mana yang ada dululah. Okey, ini rakan kita yang berada daripada Sumatera. Wah, selamat malam Cikgu Lan. Dan selamat malam DJ Pak Su, senang hati bisa ikut kembali. Severius Sunny, ini daripada Sumatera ni tuan-tuan dan puan-puan. Nyoman Sugiana. Oh, ini pun mungkin rakan-rakan kita daripada Allahualam. Dia tak beritahu. Beritahulah, tak apa, tak ada masalah. Daripada mana kita nak berkenalan kan. Boleh tahu analisa PAUD-JPY Cikgu Aslan. Boleh, tak ada masalah. Sekejap lagi lah. InsyaAllah. Lepas tu kita ada Willa Super. Assalamualaikum, macam mana nak tengok candle jika ada news? Macam mana nak tengok candle jika ada news? Soalan bagus. Soalan bagus kan? Soalan Okey. Wah, ini soalan best ni. Dan kepada Abang Security Guard, Assalamualaikum. Selamat malam buat Cikgu Aslan dan juga DJ Pak Su. Semoga sihat-sihat dan ceria selalu. Semoga terangkan lagi pasal MHV boleh, tak ada masalah. Setiap persoalan kalau ada waktu dalam sejam, kita akan cuba berikan kepada anda. Nizat Pawan. Ni maknanya salam cikgu. Assalamualaikum. Semoga sihat-sihat hendaknya. Salam trading from Ganu. Oh, Ganu. Kawan cucu boleh. Ni. Kawan cucu boleh. Dia baru ambil kelas. Saya attend dia punya kelas. Support kawan-kawan di Cak Alam weekend lepas. Oh, alhamdulillah. Support kawan-kawan lah. Bagus lah. Saya suka jenis support menyaport ni kan. Siapa lagi nak bantu kalau bukan kawan-kawan? Betul. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita mulakan, tak ada masalah. Sebelum tu CTC ingin mengingatkan kepada anda semua, COVID-19 masih belum lagi selesai. Jadi kluster-kluster kayangan ni tidak perlulah anda pakai benda tu bawa pergi shopping supaya menunjukkan awak ni bawa balik daripada luar negara. No, bukan. Kita tak heran pun benda tu. Tak heran lah. Dia pergi shopping komplek kan, dia beli shopping. Dia tahu. Dia bangga sebab orang tahu dia bawa balik daripada overseas. Dia ingat kita nak tahu benda tu semua. Dia tak tahu dia bawa benda yang tak bagus. Sekarang ni start hari Jumaat, kau duduklah dalam hospital. Kau nak sangat kan, kita dah bagi dia peluang duduk kat luar. Itulah dia, saya pun tak faham kadang-kadang. Okey, ada lagi Kai Muhammad. Assalamualaikum, minta pandangan AUD USD. Boleh Kai, insyaAllah. Cik Wan Aida semalam ada, hari ni ada. Ya Allah, ingin juga bila nak jadi tetamu CTC. Cik Wan Aida main sini, datang CTC Cyber. Kemudian Fitri Hakim, salam Pak Su dan juga cikgu. Waalaikumsalam. Ini rakan daripada Brunei. Assalamualaikum Cikgu Aslan dan juga Pak Su. Apa khabar semua? Abdul Aziz. Mantul. Mantul sebab biru. Okey, Azri Azman. Assalamualaikum Cikgu Lan dan DJ Pak Su. Semoga baik-baik sahaja. InsyaAllah. Ya Allah, saya suka betul bila rakan-rakan pendengar ni dia mendoakan kita. Amin. Jadi saya rasa kita akan bagikan yang terbaik untuk dia orang. InsyaAllah. Kita tak nak pun duit dia orang. Doa dia orang tu pun dah cukup bagus lah. Kita sehat, semoga kita dapat terus berkongsi ilmu. Baik cikgu. Okey.
dia ada satu ayat power ni daripada orang Brunei semoga Cikgu Aslan dan juga Pak Su dapat terus mendidik kami yang berada di Brunei daripada saya Abdul Aziz. Itu saya cakap cikgu. Bila doa-doa begini datang, kita bersemangat nak beri yang terbaik. Okey, macam biasa saya brother comel kita Boy dan silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berlalu 5 minit yang pertama tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni kita dipertemukan kembali. Kami bertiga di konti saya, Pak Su dan Boy yang handsome masih kosong. Okey tuan-tuan, masih kosong. Cuaca saya di Selangor, saya di Kajang agak panas sedikit, tapi tak apa. Bukan Kajang banjir ke? Dia biasa cuaca ni dia tak menentu. Okey. Minggu ni dia banjir hujan, lepas tu the next day few days dia kering. Tapi tempat cikgu tak kena lah. Tak kena, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya dapat menjalani aktiviti harian dah masuk ni minggu yang ketiga. Dan saya dah jalan aktiviti untuk nak membuang lemak-lemak setelah 4-5 bulan PKP. Lemak alhamdulillah dapat kurang dalam lebih 2 kilo dan tempoh masa 2 minggu lebih. Tapi itulah ni nak maintain tu tuan-tuan yang tapi tak apa, jalan pelan-pelan. Memang semalam betul-betul kena dengan saya punya coach, kau memang terlentang saya macam tak bernafas. Okey. Cikgu pakai produk atau apa? Tak ada. 100% just now. 100% senam. Oh bagus. And pemakanan kena jagalah tu tak. Dan memang nampak 2 minggu 2 kilo dah. Tapi memang kena kau memang kena kau dengan coach. Okey, baik juga. Okey, dan alhamdulillah satu tuan-tuan, saya nak ucapkan tahniah terutama kepada trader yang seramai 80 orang dalam saya punya support group, kerana saya rasa 2 minggu pertama kerja saya bebel. Minggu ni tuan-tuan saya sangat puas hati, masing-masing dah tahu layer tak ingat dunia. Nampak. Saya tengok okey, so saya just monitor sajalah. Saya syukur alhamdulillah. Dan lantaran daripada tu dulu saya memang dah ada plan. Saya dah simpan niat lama dah, yang mana saya cuba nak buat kelas online. Sebab apa saya nak tengok sebab selagi grup-grup yang saya, bukan grup, satu grup sebenarnya yang saya buat, tapi saya memang jaga betul grup saya, yang mana saya akan hari-hari saya akan bising. Saya seorang admin yang tak boleh duduk diam. Okey, kalau orang tanya, insya-Allah secepat mungkin komitmen saya dalam hari yang sama saya akan terus jawab. Itu penting tu, sebab market laju. Kalau kita lewat menjawab, dia dah alamak mana arah kukuh, dia dah terlewat. Jadi penting benda tuan-tuan. Dan alhamdulillah saya bercadang untuk nak buat kelas online. Ramai yang minta, ramai saya terfikir, dan saya menunggu waktu yang saya rasakan selesa. Dan saya mencabar diri saya untuk nak buat satu kelas online, yang mana kalau kita ambil konsep macam macam kita ada anak-anak kita pergi tuition balik sekolah, malam tuition contohnya seminggu 2 kali atau 3 kali, dalam masa sebulan. Baik. So sama juga apa yang saya plan nak buat adalah untuk bulan Ogos nanti, bermula pada hari pertama, maknanya sepanjang bulan Ogos saya nak buat kelas online, yang mana saya akan ambil pendaftaran bermula daripada insya-Allah hujung minggu ni ke minggu depan. Dan bermula daripada awal hingga habis 1 bulan tu nanti saya akan bagi detail untuk nak buat online web conferencing. Biasa saya akan buat plan untuk weekend, dan semua dalam grup akan saya communicate dan saya advise, dan saya akan bercerita detail apa saja yang saya tahu tuan-tuan. Saya tak simpan-simpan. Siapa yang kenal saya, kalau tanya saya jawab. Itu tak ada, apa yang ditanya itu yang dijawab. Pada saya tak ada istilah simpan, tak ada istilah basic ke intermediate ke advance. Apa yang saya tahu saya cerita. Jadi dalam grup tu, dalam grup sekarang, apa yang tuan-tuan tanya saya cerita. Wow. Tak ada apa yang nak disorot bagi saya, sebab ilmu ni tuan-tuan, sebenarnya Pak Zul, kalau kita berkongsi sekali, dia takkan masuk dalam kita punya minda. Betul. Dia kena berkali. Sebab itu adalah latihan. Banyak kali. Ulang. Baru dapat dia punya rasa dia. Okay. Sebulan cikgu saya nak tanya tu macam seronok aja. Maknanya sebulan itu akan dapat online coaching. Dalam grup saya memang hari-hari market jalan saja. Akan ada setup. Tuan-tuan, saya adalah seorang trader yang saya ikut pengalaman saya lah. Saya bukan scalping. Okay. Saya nak tuan-tuan profit
continuously, profit berulang-ulang. Berterusan. Tapi untuk nak dapat tu, kita kena faham market. Fokus saya adalah banyak kepada bacaan-bacaan atau setup di daily, di weekly. Macam siapa-siapa yang tengok saya punya wall Facebook, baru siang tadi saya hantar GBP NZD, market hilang volume daily. Saya layer, alhamdulillah dah biru. So benda-benda saya begitu. nampak tu cikgu upload benda tu. Benda-benda tu yang sebenarnya saya nak tekankan, saya nak cerita bagaimana saya mula faham benda tu. Tuan-tuan nampak apa yang result, apa yang hasil. Bagaimana nak dapat, tuan-tuan mungkin tak tahu. Jadi saya akan terangkan lah. Macam mana nak dapat benda tu? Yes, saya akan terangkan pengalaman saya. Tunggang terbalik dulu, testing macam-macam, akhirnya jumpa benda ni. Jadi itu yang saya nak permudahkan. Tuan-tuan, basicnya adalah lagi kerap, lagi banyak atau lagi banyak bilangan kita entry, lagi mudah untuk kita kalah. Lagi banyak kita entry, lagi mudah kita contohnya kalah. 1 minggu saya mengejar entry bagi 1 pair sekali. Kalau saya kejar hari-hari, kebarangkalian untuk nak kalah lebih tinggi. Benda-benda tu yang saya akan bebel, saya akan cerita panjang dan benda tu dalam insya-Allah dalam conference saya akan cerita. Dan conferencing tuan-tuan memang saya akan save dan saya akan post video dalam group dan masing-masing boleh recall. Sebab benda-benda ni tuan-tuan, kelas tak boleh panjang-panjang. Saya plan dalam 1-2 jam setiap satu kelas. Sebab al-maklum, kita bukannya 15 tahun 16 tahun yang boleh duduk lama. Sejam setengah ke 2 jam tu okey lah, cantik lah tu. Masing-masing dah tahu, dah faham basic. Cuma dia ada banyak persoalan. Apa yang saya buat sebenarnya, selalu yang saya amalkan adalah, lepas bila mula saja grup baru, saya akan minta diorang listkan, senaraikan semua soalan apa saja yang diorang yang dalam keadaan aku tak tahu kenapa. Baik. Jadi maknanya suruh listkan benda tu biar mudah cikgu nak baca. Yes, okay. Mudah saya untuk nak fokus. Kau tidak, saya tembak kanan, saya cerita semua, saya tak nampak apa tuan-tuan masalah tuan-tuan hadapi. Itu yang bagusnya. Apa saya buat, kadang-kadang ada soalan sampai berpuluh-puluh. Okey, fine, tak ada masalah. Saya akan tengok daripada soalan tu, saya akan nampak ada soalan-soalan yang berulang-ulang dan saya tahu itulah masalah-masalah majority trader yang ramai tak tahu, yang perlu bantuan. Benda-benda tu yang saya boleh fokus. Jadi tuan-tuan bagi tahu soalan, saya tengok soalan tu, saya boleh agak, sebab saya pernah melalui zaman-zaman ataupun ketika waktu macam itulah. Jadi situ saya lebih fokus, mudah untuk saya nak jawab. Okey. Tetapi yang tu saya sukanya lah. Okey, dan detailnya tuan-tuan nanti boleh tunggu untuk saya war-warkan dekat saya punya wall. Yang mana kat saya punya okey. Di sini tuan-tuan, channel Telegram. Saya akan postkan tentang info tersebut di sini, insya-Allah selewat-lewatnya dalam sebelum Jumaat. Sebab sekarang saya tengah buat untuk saya punya grup dulu, settlekan dulu. Lepas tu sebelum Jumaat, insya-Allah minggu ni saya akan wawarkan. Jadi tuan-tuan kita boleh komunikasikan nanti sabar, jangan risau. Bagaimana cara dia, apa yang boleh buat sebulan kelas online tu. Sebab biasanya kelas saya buat 1 hari dan saya charge fee RM300. Jadi memang saya faham ramai yang tak dapat hadir. Okey, dan saya duk fikir, why not saya ambil challenge. Saya akan maintain fee yang sama tuan-tuan, RM300, tapi saya akan support for the whole month. Wow. Jadi saya cuba untuk bab ni yang tak pernah saya buat sebenarnya secara detail. So saya nak tengok sama ada saya boleh atau tidak. Tapi ni ke mencabar sendiri juga, diri sendiri juga tu. Jadi bukan apa, dia isu dia bukan pasal nak baca market. Isu ni nak handle soalan-soalan yang canggih-manggih nanti. Yang canggih-manggih. Okey tuan-tuan, so nanti tuan-tuan boleh refer pada saya punya Telegram channel Nasrul FX. Okey, so kita nak saya rasa nanti cakap-cakap tuan-tuan terlupa pula. Pantun kita. Tertawa riang si kecil berlari. Tu betul. Penat berhenti meneguk susu. Menunggu setup berhari-hari. Entry membiru, hilang letih dan lesu. Wow. Apa yang tidak tuan-tuan? Saya punya layer daripada minggu lepas. Petang tadi pegang baby saya 2 orang kat rumah. Dia punya lasak kan main, ya Allah. Tapi bila tengok biru, hilang rasa lega Ada entry tu daripada minggu lepas hari Rabu, Euro NZD. Baru terkejun tadi.
Betul lah, cikgu cari entry seminggu sekali, bukan hari-hari. Jadi entry yang kuat lah kan. Okay. Alright, so saya rasa mungkin lepas tu boleh beritahu saya soalan, antara soalan yang terawal untuk saya nak terus jawab. Kalau terawal pada soalan awal saya terus fokus untuk nak jawab. Format malam ni saya nak menjawab pada soalan-soalan tuan-tuan. Moga dapat membantu, sebab market pun sebenarnya cantik ni tuan-tuan. Market cantik Market cantik. Okey, Nyoman Sugiana dia kata boleh tolong analisiskan tentang AJ AUDJPY. Okay, Ya betul. good. Lepas tu seorang lagi nak cikgu beri keterangan yang lebih pasal MHW. Okay. Kalau boleh cikgu rangkumkan. Okey, kita ambil dua tu Sebenarnya kalau Pak Su pun tahu, kalau saya bercerita dia meleleh panjang. Dia betul, sebab dia akan terjawab semua. Jadi saya bagi tahu, jadi cikgu pun dah dalam kepala. Okey, faham. Macam tu. Alright tuan-tuan, untuk soalan AJ. Okey tuan-tuan, the moment tuan-tuan cakap AJ atau AUDJPY, automatik saya dah terbayang 6 pair AUD. Tu latihan untuk saya dan untuk semua orang, untuk tuan-tuan juga, sebab kepala dia ataupun base dia AUD. Baik. Jadi apa tuan-tuan sebut AUD, saya dah ada satu profile nama dia AUD, ada 6 kotak kat situ. Pop, dah ada. Jadi senang saya jawab. Jadi itu sebab saya sediakan benda ni. Dulu kan tidak buka satu aja no. Saya dah siapkan. Saya klik tuan-tuan, tak sampai dah masa 5-10 saat dah nampak trend. Wow, cepatnya cikgu dapat trend. Yang penting trend tuan-tuan. Kalau kita nak cari entry, trend tu mesti clear. Kalau trend tak clear, tak tahu nak buy ke nak sell. Sebab setiap entry yang kita nak buat, nak masuk, nak tentukan, adalah mengikut trend yang ada. Trend ni maksud adalah ombak besar. Baik, ombak besar. Jadi kalau kita nampak ombak besar tu tengah bergulung-gulung nak ke pantai, kita pula sibuk nak melawan dia, tak boleh lah. Jadi kita kena ikut arus yang ada. Okey. Soalan tadi tentang AJ, tuan-tuan tengok dekat depan ni, sini ada 6 kotak, 6 kotak. Yang mana kotak ni tuan-tuan, top left adalah AUD Canada. Bawahnya AUD CHF, tengah atas AUD JPY, tengah bawah AUD USD, kanan atas Euro AUD, dan GBP kanan bawah adalah GBP AUD. Kalau lepas tu tengok, perhatikan betul-betul. Kalau bagi siapa yang mungkin tak faham, tak kisah, lepas tu tengok garisan biru dan merah. Ini yang biru, yang besar. Yang besar ni yang biru, dan ini adalah yang merah. Okey, kalau lepas tu tengok kotak top left, atas kiri merah, bawah biru garisan. Betul. Dan bawah, sebelah kiri bawah, merah biru sedang bertemu. Okey. Tengah atas, merah bawah, biru atas. Dia bersilang. Okey. Bawah dia, bawah tengah, merah bawah, biru atas. Jadi 4 kotak tu Pak Su, kita nampak persamaan 3 kotak tu merah ada di bawah biru. Betul. Dan yang bawah kiri tu baru bertemu. Merah dan biru baru bertemu. Yang ni. Jadi sebenarnya tuan-tuan, dia bagi kita clue. Apa clue dia? Yang merah ni tuan-tuan, ini adalah saya gunakan garisan EMA 200. EMA 200. Saya tambahkan garisan. Sebenarnya bukan nak tambahkan garisan tuan-tuan, saya nak permudahkan. Kenapa? EMA 200 di daily adalah satu garisan yang membawa perjalanan monthly. Jadi saya nak cuba nak mengurangkan bilangan kotak atau bilangan time frame, nak tengok banyak-banyak. Ya tuan-tuan, EMA 200 di daily adalah kawasan-kawasan di monthly. Okey? Kawasan-kawasan di monthly. Dan EMA 50 di daily adalah kawasan-kawasan weekly. Jadi kita dah nampak pergerakan dia. Apabila garisan merah ni atau EMA 200 di daily, iaitu monthly ni tuan-tuan, monthly 5-10 low, berada di bawah weekly, bermaksud uptrend dia memang kuat. Memang mantul. Kuat juga Sebelum saya menjawab AJ, saya bagi kefahaman AUD dulu. Baik. Tak terus tembak masuk AJ. Jadi saya nak tuan-tuan nampak secara keseluruhan. Baguslah. Betul kan? Jadi tuan-tuan macam biasa saya ceritakan analogi burung helang yang tinggi 100 meter katakan, tinggi tu. So dia akan scan dulu. Kat mana anak ayam ni scan? Atau mangsa dia. Bila dah nampak, baru dia terjun.
dia tak terus terkejun. Tak. Jadi dia tengok, tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak macam ni, tuan-tuan nampak kekuatan market sebenarnya. Dan tengok AUDJPY ini, garisan EMA 200 atau merah ni di bawah garisan EMA 50. Dan lepas tu tengok yang ni, jarak garisan biru dengan merah ni jauh dibandingkan dengan biru merah di sini. AJ berbanding juga dengan biru merah di sini. Semua tu ada gambaran-gambaran dia. Dia beritahu. Okey, jadi antara 4 kotak ni tuan-tuan, sebenarnya market, kalau saya lah nak masuk, saya akan masuk AUD-CHF. Kenapa? Sebab garisan merah dan biru baru saja bertemu, bermaksud ada 3 pair dah terbang pergi, dia baru nak pergi. Jadi pip dia masih banyak lagi. Sebab itu cikgu pilih. Jadi dia bagi, sebab itu clue untuk nak memilih pair sebenarnya. Okey, itu tips lah sebenarnya. Itu tips. Cantik. Okey. So, tuan-tuan dah nampak dalam daily memang bacaan uptrend. Okey. Jadi bila uptrend, entry yang terbaik adalah buy. Jadi fokuslah buy. Jadi kalau tuan-tuan kata, bang, boleh tak saya sell? Boleh. Tapi kalau MC, padan muka. Sebab apa? Sebab kita ni tuan-tuan gatal. Market dah beritahu uptrend, kita nak masuk juga, tak salah. Kalau kita mahir, tak ada masalah. Konon-konon nak ambil kita atas ni bawah lah. Kita ni tuan-tuan, sebab bila kita tak sabar, semua nak rembat, semua tak nak rembat, benda yang dah clear sangat uptrend, kita tak boleh nak sabar, kita nak juga masuk sell. Pertama, kedua, kita mungkin profit. Lepas tu ketiga, keempat, kita mungkin tersalah langkah. Sebab kita terus terang, kita dah melanggar arus. Arus kata uptrend, kita nak sell juga. Disebabkan waktu yang kita ada terhad tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita dah profit tuan-tuan, kita akan lupa, terlupa letak stop loss lah, macam-macam. Masa tu terkena waktu. Tapi bila kita betul tuan-tuan, entry kita mengikut arus yang betul, kita jaga MM saja waktu. MM saja atau money management supaya floating kita bertahan, market tu akan bergerak. Kita punya biru dia akan biru dan biru dan biru dan biru. Itu yang saya cadangkan. Tapi kalau siapa-siapa yang nak ikut nak juga sell ketika uptrend, tak ada masalah. Saya beritahu secara majoriti benda yang selalu berlaku, benda yang saya pernah buat. Jadi tujuan saya adalah saya nak tuan-tuan entry dengan konsisten. Tu yang penting. Konsisten, batu profit yang konsisten dan berulang-ulang. Tu yang saya nak. Sebab bila kita buy ketika market bila kita sell ketika market uptrend, risiko kita adalah tinggi untuk kita loss. Sebab dia dah tahu ombak besar naik, kita pergi sell tu. Jadi kita melawan. Sekali dua menang tuan-tuan, seterusnya kita tak tahu lagi. Tengok gol mencanak-canak terbang. Okey, tak apa. Jadi basic tuan-tuan dah nampak. Sekarang bila saya dah buka AUD palsu, dah nampak kan? Kita dah nampak AUD kuat. Okey tuan-tuan, yang dua sebelah kanan tu tepi dulu. Okey, sekarang 4 pair dah nampak AUD Canada, AUD CHF, AUD JPY, AUD USD palsu. 4 kata AUD mantap, mantul, kuat nak naik. Jadi AJ pun kita dah nampak. Okey, dia sama. Jadi saya pergi pula kepada profil khas untuk AJ saja. Nampak tak Pak Su? Saya buka besar. Okey. Lepas tu tuan-tuan nak AJ, saya pergi AJ. Baik. Jadi besar dah nampak. Jadi tuan-tuan, kita dah nampak dalam set kita, dalam minda kita beritahu AUD Kuko, AUD Daily Uptrend. Jadi kita fikir yang ini terbaik adalah buy. Betul. Jadi pergi kepada AJ. Okey. Pergi kepada AJ, tuan-tuan nampak kat sini. Okey, yang sangat jelas bila kita pergi kepada daily, kita nampak tuan-tuan, ini candle tuan-tuan saya besarkan. Okey, candle ni tuan-tuan dia masih belum selesai. Ini candle daily. Okey. Jikalau candle ini selesai pagi nanti dan tutup seperti ini tuan-tuan, maka nama candle ni adalah candle momentum buy. Okey. Momentum buy bermaksud adalah candle yang tutup di luar top BB. Okey, jadi sabar tunggu untuk besok. Jikalau
pagi nanti pukul 5 dia membuat bacaan momentum buy di daily, maka tuan-tuan ramai orang dah boleh senyum. Saya pun alhamdulillah boleh senyum sebab saya tahu dan ramai tahu, dan saya pasti tuan-tuan pun tahu dalam BBMA Pak Su, selepas bacaan momentum akan diikuti dengan bacaan re-entry. Itu sebab bila munculnya bacaan momentum hari ini di daily, untuk membuat re-entry ia memerlukan beberapa hari. Beberapa hari tuan-tuan adalah, definisi re-entry adalah candle yang menyentuh garisan MA5 low dan MA10 low kat bawah ni. Jadi untuk membentuk bacaan atau setup re-entry buy di daily, ia memerlukan minimum 5 candle. Jadi kalau saya kirakan, contoh saya kirakan 5 candle dia berlaku sekali bacaan, bermaksud apa yang boleh berlaku ataupun re-entry buy di daily, kita jangkakan hari ni dah hari Selasa, kita jangkakan minggu depan. Minggu depan lah cikgu ni? Ya, bacaan untuk jangka minggu depan. Jadi untuk kita nak yakin, ya ke minggu depan ataupun mungkin awal sikit, kita boleh tengok, tak ada masalah. Sebab tuan-tuan, perjalanan-perjalanan ni kita boleh lihat di TF yang lebih kecil. Okey Pak Su, untuk kita nak kenal pasti terbentuknya bacaan re-entry buy di daily, ini saya jawab terus AJ okey. Kita pergi pada 4 jam, mata tuan-tuan kita fokus kepada garisan low BB. Low BB Yes. Baik. Apa tuan-tuan perlu tahu adalah, apabila ada candle DH4 yang mula tutup di dalam BB di sini, bermaksud kenaikan lemah. Apabila kenaikan lemah, tuan-tuan akan nampak low BB ni akan menguncup ke atas. Okey, menguncup ke atas, dan kebiasaan yang berlaku adalah tuan-tuan akan nampak low BB yang menguncup ke atas tuan-tuan rapat atau bertemu dengan garisan EMA 50. Jadi sebelum ia berlaku, tuan-tuan akan nampak candle-candle mula tutup, buka dan tutup di dalam BB, dan tuan-tuan akan nampak dia jatuh sedikit demi sedikit untuk nak retrace. Dan bila dia jatuh, pasu nampak tak macam echo kat sini? Okey. Biasanya dia akan mencari kawasan-kawasan resistance. Kawasan-kawasan resistance sebelum ni untuk menjadi support. Ni biasanya ni dia. Allahu Akbar. Ni tempat dia. Ni kita punya jangkaan. Itu tempat dia. Jadi tu sebab bagi sesiapa yang dah faham benda ni, ini adalah kemungkinan yang selalu berlaku sebenarnya, dan kita dah tahu dah ini zon-zon dia. Apa kita boleh buat daripada zon ni semua tuan-tuan? Bila dia jatuh, kita penuhkan. Kalau siapa yakin lah, di sinilah saya akan meletakkan penuhkan ni, penuhkan layer buy berderet penuh macam petang tadi lah. Okay. Jadi kita kena faham lah, setiap entry kita ada risiko. Jadi kita kena kira risiko, berapakah layer yang sanggup kita bertahan dengan modal yang kita ada. Jadi saya menjawab soalan tu dengan cara naik entry sekali package saya bagi. Jadi sebelum tu satu lagi saya bagi perjalanan tuan-tuan. Saya tak boleh kata buy kat sini tu je, tak boleh, saya tak puas hati. Satu lagi tanda untuk dia nak jatuh, pergerakan daripada kawasan tertinggi di daily. Kalau dia nak jatuh kepada kawasan terendah di daily tuan-tuan, dia perlukan satu bacaan signal yang kuat di H1. Sebab pergerakan yang ada di daily, full structure-nya ada di H1. Apakah yang perlu ada di H1? Tuan-tuan, yang perlu ada di H1 adalah bacaan momentum sell. Bila ada bacaan momentum sell di H1, maksudnya jangkaan mencari kawasan-kawasan 5-10 low di daily atau garisan EMA 50 di H4 atau di 4 jam. Tu cerita dia. Jadi kalau kita rujuk dekat H1, kalau kita nak katakan menunggu bacaan momentum buy, tuan-tuan tengok garisan low BB. Low BB Pak Su di H1 masih jauh dengan candle. Betul. Jauh now ni. Jauh candle sangat. Ni Pak Su melekat dekat garisan top BB. Jadi, tuan-tuan, untuk hari ni yang berbaki beberapa candle, 7 candle lagi, 6 candle lagi tuan-tuan, secara logiknya tidak berlaku momentum sell di H1. Besok akan ada 24 candle H1. Jadi tuan-tuan,
dengan 24 candle H1 mampu untuk muncul bacaan momentum sell di H1 jikalau dia jatuh. Jadi besok kita menunggu untuk confirmation jikalau munculnya bacaan momentum sell di time frame H1. Hingga sekarang tuan-tuan, tak ada. Tidak ada sebarang bacaan momentum sell dan jarak low BB dengan candle sangat jauh lah for time being. Berapa pip ya tuan-tuan saya tengok hampir 100 pip jarak dia. Jadi hampir 100 memang kenaikan masih lagi kuat. AUD masih lagi kuat. Jadi itu sebab saya kata pergerakan ini dia mengambil masa. Dia kena bersabar. Bagi sesiapa kata aku nak masuk buy lah, re-entry tuan-tuan, ada bertanya, bang ini kan re-entry buy di H1. Betul tuan-tuan, tapi bila kita masuk re-entry buy di H1, bila masuk saja belum sempat nak toleh pump dia tergolik kan, hati dah risau. Sebab apa? Sebab kita masuk ikut hati je, tanpa kita mengira dan mengetahui sebenarnya re-entry di H1 adalah re-entry yang amat high risk. Lagi kecil time frame kita gunakan tu re-entry maka lagi tinggi risikonya. Kalau profit pun tuan-tuan tak banyak. Saya dah buktikan dengan tuan-tuan tengok saya post re-entry di daily atau re-entry di weekly. Biasa boleh dapat pip yang menyelerakan lah. Okay. So untuk AJ, apa yang saya nak cadangkan kepada tuan-tuan, bukan saja yang bertanya, kepada semua sekali yang mungkin nak mengambil peluang untuk entry di AJ, saya cadangkan macam tadi, kita tunggu sehingga besok candle daily. Kalau muncul bacaan momentum buy, maka kita tahu selepas itu insya-Allah akan muncul re-entry buy. Untuk muncul re-entry buy, candle perlu jatuh di H1, kita menunggu bacaan momentum sell. Selagi tidak ada bacaan momentum sell di H1, maka tidak muncul bacaan re-entry buy di daily. Dan apabila muncul re-entry buy di daily, ni sebagai bacaan yang akan datang tu saya suka BBB. Apabila muncul bacaan re-entry buy di daily baksu, insya-Allah di sini, maka di 4 jam tuan-tuan akan nampak market hilang volume. Ini yang saya suka. Kerja saya baksu MHV. Saya memang cari benda tu. Kalau saya tengok saya hantar tu MHV tuan-tuan berada di sampai 4 jam. Jadi bila tuan faham, kenal, yakin dengan ilmu ni, tuan-tuan tahu dah zone untuk meletakkan layer atau mencari entry adalah zone market hilang volume. Jadi bila berlakunya momentum buy di daily, market hilang volumenya adalah di time frame H4. Kenyataan saya ni tuan-tuan adalah menjawab soalan kedua tadi MHV. Benda ni datang sekali sebenarnya. Jadi kita menunggu di AUD JPY H4 untuk munculnya market hilang volume. Okay, market hilang volume, market MHV buy. Kita menunggu, dan sebelum dia muncul H1 tuan-tuan perlu ada bacaan momentum sell. Jadi itu sebab saya tak entry hari-hari. Saya tengok setup ni. Okey, kalau ada bacaan momentum buy, saya rasa lega sebab selepas tu insya-Allah ada bacaan re-entry buy. Jadi jawapan saya menjawab soalan yang pertama dan yang kedua iaitu tentang AUD JPY, saya bagi bacaan AUD dan juga MHV. Okey, security guard dan siapa tadi ni? Nyoman Sugiana. Selesai. Baik, saya teruskan dengan soalan-soalan yang lain. Saya scroll ke bawah. Apa yang ada dekat sini, ni saya dah tanda, saya dah baca. Okey, ni macam soalan ni daripada Bong Den. Petang tadi di channel cikgu ada post PGN. Time frame daily D1 MHV share. Maksud dia nak tanya bermaksud dan beli satu resell D1 buat CSAK buy, bukankah kita perlu menunggu Saya faham. Wah, ni tak okey bos. buka terus aja juga. Buka tahu. Okey. Terima kasih pada soalan tu. Saya faham tuan-tuan. Okey, Bung Den dengar sebab cara tuan-tuan berfikir sama dengan cara berfikir saya berfikir dulu. Sama. Dulu saya tak nampak. Saya tak boleh nak agak. Apa yang lepas ni? Saya tak nampak. Saya totally gelap. Saya tak nampak apa-apa. Saya apa saya buat tuan-tuan? Saya ikut jadual
ataupun skip ataupun perjalanan yang kita dah tahu dalam kelas. Extreme, MHV, arah kukuh, re-entry, momentum, re-entry. Itu je. Tapi bila nak masuk benda tu tuan-tuan, masuk dalam chat pening kepala. Wah, serabut. Saya pun serabut. Itu tuan-tuan. Jadi benda tu adalah skill yang mana dia dipupuk setelah bertahun-tahun tengok market lah. Walaupun saya beritahu malam ni, tak ada masalah saya boleh beritahu, tapi tuan-tuan punya kefahaman akan datang selepas tuan-tuan buat sendiri benda tu, mengalaminya, mengalami, merasakannya. Kemudian bila profit, cerita dengan orang, cerita kat kawan sebelah, aku buat macam ni. Jadi bila kawan sebelah masih lagi fail, tuan-tuan punya cerita tu memang tak boleh pakai sampai dia profit, baru apa tuan-tuan cerita tu ni macam. Itu yang saya buat. Itu yang saya rasa bila group saya mula profit, saya rasa apa saya cerita maknanya dah sampai kat dia. Alhamdulillah. Jadi benda ni tuan-tuan, dia bukan satu malam, bukan satu hari, bukan seminggu, bukan sebulan, dia bertahun-tahun. Tapi tuan-tuan tak bermula langkah. Tanpa langkah pertama, dia tidak ada langkah lah khususnya. Tak ada lah. Okey, saya terus pergi kepada GN Baik. Sebenarnya saya dah lama aim benda ni. Dia tunggu yang kau siap kau. Dah lama aim Dah lama aim. Okey, tuan-tuan. Okey, saya nak menjawab soalan tu, saya tuan-tuan bila nak jawab soalan, saya kena tengok semua. Baik. Jadi saya nampak tengah buat apa. Sebab pengalaman saya, bila ada orang bertanya, "Bang, kenapa re-entry di H1 ni tak valid?" Saya tanya, weekly beritahu apa? Daily beritahu apa? Tuan-tuan, masalah yang saya nampak adalah daripada soalan tu, orang yang bertanya tu kebiasaannya adalah scalpers. Scalpers ni pasu dia banyak fokus di TF atau time frame yang kecil. Jarang untuk nak praktis lihat di time frame besar sebab dia takut. Monthly, weekly, daily tu macam takut. Tak ada apa nak takut tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan nak entry di H1, di zone-zone entry terbaik di weekly atau di daily, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan tak tengok entry H1 tu, kena pula entry H1 di kawasan-kawasan dah sell, kawasan-kawasan bawah untuk daily dan weekly, memang tuan-tuan memang terkenanya. Jadi nak entry ke M1 sekalipun, kalau M1 tu atau M5 berada di kawasan katakan re-entry di daily, re-entry sell di weekly, masuk sell ke M1 pun boleh, tak ada masalah. Sebab zon besar tu yang menentukan mana aku nak pergi. Tu yang cerita dia. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di daily tuan-tuan. Okey, sebelum daily saya buka weekly dulu tuan-tuan. Kita buka besar lah untuk dapat lebih jelas. Okey, saya buka ni. Alright. Kalau lepas tu tengok ini untuk trend tuan-tuan. Entry later, dapatkan kefahaman trend, baru kita cari entry. Baik. Okey, kalau kita nampak apa yang sedang berlaku maksud, di sini adalah zone-zone re-entry sell di weekly. Ni weekly ni maksud. Weekly ni. Dan ini adalah momentum sell. Kita dah tahu dah dalam BMA, bila muncul bacaan momentum sell, maka akan muncul re-entry sell. Ini yang saya tunggu berminggu-minggu dan dia muncul akhirnya. Dia dah bagi tahu bila ada bacaan momentum sell akan ada re-entry sell. Jadi itu kita lihat di weekly. Dan apa pula yang berlaku di daily. Jadi baru kita kecilkan time frame, kita mulakan weekly. Sebab tuan-tuan, setiap minggu kita nak trade, kita tak nak mesti tengok weekly. Apa weekly beritahu? Sebab kita nak trade mula pada hari Isnin, Selasa, nak tahu minggu ni adakah kawasan terendah atau tertinggi weekly. Jadi kita tahulah, kalau kawasan tertinggi weekly macam ni, bermaksud kita kena fokus sell, bukannya buy. Tu tengok saya punya layer semuanya sell. Sebab ni momentum, ni re-entry. Jadi bila kita kecilkan time frame di daily, apa yang kita nampak? Tuan-tuan, ini benda yang selalu berulang-ulang berlaku. Trend. Tuan-tuan nampak garisan EMA 5000, lepas tu nampak yang biru ni kan? Baik. Dia berada di luar BB. Ni saya suka. Nampak tak berada di luar BB? Ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila ada garisan-garisan EMA 50 berada di luar top BB, bermaksud market tengah downtrend, tuan-tuan akan nampak candle akan buat sideways.
Inilah kawasan-kawasan yang mana apabila muncul sideway, candle sideway di time frame kecil. Ingat dalam BBMA, cikgu kita Tuan Omar dulu selalu ingatkan kita, apabila ada candle yang buat sideway di time frame kecil, maka di time frame lebih besar adalah re-entry. Tu tips dia, tu dia beritahu. Dia benda tu kena ingat balik. Jadi sideway sekarang berlaku di daily. Okay. Jadi yang lebih besar adalah weekly adalah re-entry. Jadi kefahaman tu nak kena ada. Bila kita nampak okey, ini adalah kawasan-kawasan re-entry sell di weekly. Jadi bila kita nak dapatkan zone lebih mudah, kita kecilkan time frame, kita pergi ke daily. Jadi untuk mendapatkan zone-zone terbaik, pergi ke daily. Dan bila saya besarkan tuan-tuan akan nampak zone-zone terbaik adalah di kawasan-kawasan market hilang volume sell. Market hilang volume sell tuan-tuan adalah candle-candle yang berada di antara garisan top BB dan mid BB. Di situlah saya meletakkan layer. Dan untuk jumlah layer atau bilangan layer dan nilai volume itu adalah berdasarkan kepada modal yang tuan-tuan ada, kemampuan masing-masing. Janganlah kita modal 100, layer macam orang modal 10,000. Memang MC kita nanti berpada-pada. Tapi di situlah tempat untuk saya nak meletakkan entry. Itu yang tuan-tuan lepas tu saya letak kat sini. Ni yang saya letak. Nampak? Saya tulis MHV, layer saya dekat kawasan di sini. Jadi di antara top dengan mid, kita letaklah mengikut modal yang kita ada dan keyakinan yang kita ada. Dan yang penting tuan-tuan, kita kena tahulah berapa banyak yang kita sanggup tanggung risiko. Penting ni. Memanglah kita nak harga terbaik, betul. Tapi dia bukan datang macam tu je. Dia datang dengan risiko. Jadi bagaimana kita nak tahu ia silap? Ia akan silap tuan-tuan bila ada bacaan momentum yang berlawanan. Dan saya kecilkan kepada time frame 4 jam. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan kalau perhatikan betul-betul di sini, ini untuk minggu ni. Zon-zon tertinggi adalah kawasan sini. Tengok. Sehingga hari ni, sehingga tadi tuan-tuan pukul 9 malam, ada satu candle merah kat sini ni, dia turun, maksud ini merah ni. Ini kita nampak sebagai arah kukuh sell. Untuk nak validkan, kecilkan lagi time frame. Nampak tak? Saya daripada weekly turun daily, turun H4, baru kita nampak confirmation, kita nampak zone besar. Baik. Sebab bila saya pergi kepada H1 Pak Su, apa yang saya nampak, apa kita nampak tuan-tuan? Kita nampak dah ada bacaan momentum sell. Nampak tak? Candle tutup. Saya buang garisan merah ni dulu. Tuan-tuan nampak tak? Ini momentum sell. Bila ada momentum sell, dia mencari re-entry sell. Tetapi bacaan momentum sell di H1 tuan-tuan, dia belum lagi memvalidkan bacaan ataupun setup re-entry sell di weekly. Itu ada dia punya rule yang mana saya pernah post. Kalau rajin tengok dia tahulah. Yang akan memvalidkan setup re-entry sell di weekly adalah momentum di H4. Sekarang di H4 Pak Su belum lagi baca momentum. Sebab kalau nak buat momentum, candle mesti tutup di luar atau di bawah low BB. Tengok jarak low BB dengan candle masih jauh. Jadi hari ni tuan-tuan, berbaki lagi 2 candle H4 nak siap. Satu yang tengah biru, tengah bergerak ni akan siap pada jam 1 pagi. Satu lagi akan siap pada jam 5 pagi. So dengan 2 candle, logiknya tak mungkin berlaku momentum sell dalam keadaan normal. So untuk muncul momentum sell, dia memerlukan bilangan candle yang lebih banyak. Besok hari Rabu ada lagi 6 candle di H4. Hari Khamis ada lagi 6 candle. Hari Jumaat ada lagi 6 candle. Bermaksud bermula daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat. Nampak tak? Saya kira candle. Saya nak tuan-tuan nampak bukan arah kukuh orang entry. Bila kita kira candle kita nampak. Jadi kita ada berbaki 6 darab 3, 18 candle lagi. Kalau saya kira daripada hari Rabu, bermaksud ada 18 candle untuk nak membuat pelbagai bacaan di sini. Bermaksud dalam 18 candle tuan-tuan mampu untuk muncul sekurang-kurang 3 signal atau setup di time frame 4 jam.
Sebab untuk ia berlaku minimum 5 candle. Tadi saya bagi 5 lah. Jadi dalam minggu ni tuan-tuan, memang ada kemungkinan untuk munculnya bacaan momentum sell. That's why walaupun saya layer, saya harus bertahan tuan-tuan di kawasan ni. Saya kena bertahan sebab selagi belum ada bacaan momentum sell di H4, bacaan re-entry sell di weekly belum, atau MHV di daily belum valid. Itu sebab layer tu tuan-tuan, dia kena sabar, duduk dan diam dan bertahan. Itu untuk GN. Jadi untuk lebih mudah, untuk total lebih mudah sebenarnya bagi sesiapa yang nak trade GN, dia kalau hadap GN dia macam blur. Alamak, apa aku nak buat ni? Itu sebab kita perlukan pair lain untuk membantu bacaan dia. Sebab mungkin ada pair lain yang leading, yang mengepalai trend, yang dia mungkin mengikuti trend yang sama. Jadi kita pergi JBP punya trend lah, NZD sebenarnya. NZD, kena ambil NZD. GN ni tuan-tuan, dia ikut dia punya dominasi ataupun dia punya dominan adalah NZD. Okey. Jadi saya buka NZD. Just sebab bila ilmu buka satu. Bila buka GN, saya akan buka NZD tuan-tuan. Saya ada satu profile NZD. Lepas tu akan nampak ni semua. Okey. Di sini kesemuanya tuan-tuan, saya gunakan 6 kotak, right? Itu sebab sebelum saya entry, saya akan tengok ni semua. Kalau saya tengok satu je, tak boleh pergi. Saya tak boleh buat keputusan dengan satu pair. Dia mesti saya tengok kawan-kawan dia. Okey, kalau lepas tu tengok di sebelah kanan sekali, ini adalah Euro NZD. Di bawah ada GBP NZD. Tuan-tuan, dua pair ni pergerakannya adalah dalam trend yang sama, dalam jatuhan. Okey, di Euro NZD telah pun ada bacaan momentum sell. Tetapi di GBP NZD GN belum lagi ada bacaan momentum sell. Jadi tuan-tuan, yang membawa atau yang mengepalai perjalanan trend di NZD H4 ni untuk jatuhan adalah EN untuk kali ni. Dan kalau saya buka, tuan-tuan tengok apa yang saya jangkakan, pergerakan-pergerakan di GN insya-Allah akan membentuk macam pergerakan-pergerakan di EN. Untuk tu lebih detail saya pergi kepada EN. Itu sebab tuan-tuan nampak saya ada banyak berderet profile sebab saya nak check benda ni. Jadi cikgu boleh buat tinjauan awal. Yes. Kan? So pair yang lain macam mana? Saya mesti tengok sebab kalau siapa tengok semalam Dr. Ronin pun boleh beritahu correlation. Currency dia ada correlation. Jadi bila saya nampak GN, saya akan tengok EN sebab saya tahu trend dia sama. Cuma kita tak tahu siapa yang pergi dulu. Bila saya buka EN tuan-tuan, okey, di sebelah kiri ni, kejap. Okey, kiri sekali, tengah 4 jam, dan saya buka depan kanan H1. Okey, ni H1. Okey, tuan-tuan nampak? Tuan-tuan nampak di H4 dah ada bacaan momentum sell. Maksud perjalanan untuk market hilang volume sell di daily dah valid, dan juga re-entry sell di weekly dah valid. Tuan-tuan nampak tak? Sebenarnya dekat EN weekly ni dia ada re-entry sell selepas mau arah kukuh, tetapi belum lagi ada bacaan momentum sell. Bermaksud jumlah pip yang lebih banyak dijangka datang daripada EN berbanding GN yang dah ada momentum sell. Kita dah boleh nampak benda tu. Cuma kita tunggulah, bentuk tu dia akan beritahu. Okay, so kembali kepada daily. Dan di situ tuan, ni ke zon-zon market hilang volume. Nampak pasal di sini garisan merah masih lagi berada di bawah biru. Betul. Cuma dia rapat je lah. Tetapi kalau kita pergi ke saya kembali pada NZD ni tuan-tuan. Okay, saya pergi kepada daily. Ni daily dan ni daily. Ni pasal nampak tak? GN sebelah bawah ni merah dia, atas biru. Okey. Tetapi EN ni biru dia baru bertemu dengan merah, baru nak jumpa. Okay. Bermaksud EN jauh lagi nak terjun. Dia kawan dia dah pergi dulu. Bermaksud leading kat weekly, kat daily ni tuan-tuan, leading dia adalah GN. EN dia akan follow sikit-sikit. Jadi jauh lagi perjalanan. Sebab EN ni tuan-tuan, di weekly tak ada momentum sell lagi, tapi GN di weekly dah ada momentum sell. Jadi dia dah beritahu perjalanan. Aku nak jatuh lah. Okey, yang lain akan follow pelan-pelan. Jadi bila kita nampak benda ni jatuh, yang
base NZD akan naik lah. Akan naik sedikit demi sedikit akan naik. Benda dia macam ni. Okay, so untuk ini sebab tuan-tuan nampak saya post lebih luas kan, kita boleh nampak. Yes. Okay. Tuan-tuan nampak saya post satu pair. Sebenarnya saya tak pandang satu pair sahaja. Saya pandang at least 6 sekurang-kurangnya. baru saya confident nak masuk. Kalau tuan-tuan bagi saya, okay bang, tolong tengok GN saja. Saya kata boleh tengok pair lain, kita tak boleh. Dia takkan buat decision. Sebab kita tak tukar quota market. Kita kena tengok dulu padanan yang lain dulu. Yes, sebab dominan di sini adalah NZD. NZD akan dipadankan dengan GBP, dengan dipadankan Euro, dipasangkan dengan NZD, dipasangkan JPY, USD, CHF dan juga Canada. Kita nampak semua tu. Bila kita nampak semua tuan-tuan, kita tahu siapa yang bergerak dulu dan ke arah mana dia nak pergi. Barulah jelas benda tu. Jadi bila jelas, barulah kita confident nak trade. Bukan sekadar saya post GN dia saya hadap. Tak, saya baca 66 sekali. Baca 66. Benda-benda macam ni lah tuan-tuan. Dalam kelas online sebulan tu insya-Allah, saya akan bising. Saya akan cakap baca ni. Saya akan bising lah. Dia tanya, bang boleh tak masuk ni? Cuba tengok ni. Saya takkan tunjuk saya takkan bagi jawapan. Saya akan tunjuk cara. Dia kata okey, katakan contoh boleh tak sell dekat GN? Saya kata buka EN, buka NZ dia, buka NU, buka N yang lain. Apa nampak? Dia mesti ada persamaan. Bila ada persamaan, itu sebab cantiknya currency. Bila ada persamaan, kita masuk memang selesa. Memang kita boleh bertahan. Ni tip yang bagus ni. Kalau anda nak tahulah berkenaan dengan macam mana nak dapatkan view 6 pair macam ni nanti boleh pergi kelas lah. Tak, dia nampak lebih luas. Bukan kita target satu, kita memang target GN, tapi kita nampak yang lain-lain juga. Betul. Jadi dia membantu lah. Definitely, memang membantu kan? Memang membantu. Baik. Okey, ini pertanyaan daripada Thailand tadi, Bong Din. Terima kasih. Thailand dah, nanti saya cari lagi. Ni ada Muhammad Faizal Man, dia tanya maaf, saya lihat live garisan merah EMA berapa ya? 200. Okey, kemudian jika sudah terjadi daily momentum berkandel-kandel, apakah masih berlaku re-entry? Daripada Rafi Bisa. Rafi Bisa. Betul. Yogyakarta. Okey. Kalau dia cakap pair lagi bagus, pair mana senang saya cerita. Itulah jadi, masalahnya pair tak ada. Tak kata pair is okey. Tuan-tuan, bila tuan-tuan bertanyakan pasal momentum, bermaksud adakah momentum tersebut valid ataupun tidak. Jadi kita kena tahu di depan tu apakah bacaan yang akan membatalkan bacaan momentum. Yang membatalkan bacaan momentum. Sebagai contoh, pair apa saya nak ambil tuan-tuan yang mudah-mudah lah. Lain kali soalan sekali dengan pair lah, senang cikgu nak. Senang saya nak menjawab. Okey, since dah kata pasal GN, saya tunjuk GN je lah. Saya buka balik GN sebab saya tak cantik GN. Okey, saya buka tuan-tuan GN BBM. Okey, apabila kita nampak bacaan momentum sell, tuan-tuan nampak kat sini, ini adalah candle yang pertama membuat bacaan momentum sell. Ini konsep momentum. Sebab tak nyatakan pair, jadi saya ambil lah pair GN. Okey, bila kita nampak pasu bacaan momentum sell di sini, bermaksud ini adalah satu candle yang menyatakan perjalanan jauh berlaku. Dan ketika ia berlaku di pasu pertama ni, kita harus tahu yang akan membatalkan momentum sell adalah momentum buy. Okey. Momentum buy adalah candle yang tutup di luar top BB. Ada tak pasu candle tutup di luar top BB? Di sepanjang yang saya tandakan ni? Tak ada. Jadi tak terbatal. Benda tu kita kena tahu. Jadi kalau tahu momentum tapi tak tahu membatalkan, so kita dia tahu sekadar momentum je. Maknanya kita tahu separuh jalan. Kita nak balik rumah tapi kita tahu jalan tu separuh saja. Jadi tak sampai. Okey. Jadi satu lagi yang akan membatalkan bacaan momentum sell adalah momentum buy. Disebabkan momentum adalah candle yang tutup di luar BB, iaitu 20 candle, bermaksud kita boleh jangkakan paling awal sekalipun kalau nak terbatal pun 20 candle.
Sebab kita menggunakan BB. Ketika dia kata muncul momentum sell ni tuan-tuan, bermaksud kita dah boleh jangkakan, okey, paling awal dia nak terbatal tempoh 20 candle daily. 20 candle daily adalah sebulan. Okey. Tetapi apa yang berlaku sehingga sekarang, tidak ada sebarang bacaan momentum buy. Bermaksud tuan-tuan punya entry yang kalau ada di sini memang hold je lah. Memang hold je. Itu sebab layer tu tak habis-habis. Tak, ini walaupun benda tu nampak simple tapi ini sangat penting. Jadi pada Rife Bisa daripada Yogyakarta ni, dia kena tahulah momentum apa yang membatalkan momentum. Kalau selagi dia tak batal, hold je lah. Hold. Dan tuan-tuan, satu lagi, apabila kita nampak momentum sell di daily, kita tunggu, muncul lagi momentum sell di weekly. Ni bermaksud tuan-tuan, pasal itulah tuan-tuan tak nampak dia nak naik. Momentum sell di monthly dia dah jatuh turun, kita menunggu, okey, bilalah kau nak naik ni kan. Belum dia nak naik, keluar momentum sell dekat weekly. Bermaksud tuan-tuan, sambung terkejun lah tu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan akan sambung terkejun. Wow. Itu cerita dia tu. That's why patutlah cikgu cakap untuk minggu depan pun cikgu dah nampak ke mana arah. Yes. Sebab bila ada momentum buy di H1, kita tahu habis dia di kawasan resistance di daily. Tapi dalam perjalanan momentum buy di H1, muncul juga momentum buy di H4. Dia sambung kat weekly. That's why momentum tuan-tuan sangat kuat. Sangat kuat momentum. Jadi di situasi ini ada momentum sell di weekly, ada re-entry sell di weekly. Jadi yang akan membatalkan re-entry momentum sell di weekly adalah momentum buy di weekly. Lepas tu bayangkanlah momentum buy ni BB kat atas ni, macam mana nak terbatal? Dan satu candle seminggu. Macam mana dia nak terbatal kalau top BB kat atas ni? Jadi kekuatan jatuh sangat-sangatlah kuat tu GN ni. Jadi kalau tuan-tuan nak bertanya, kalau tuan-tuan nyatakan pair, lagi mudah untuk saya terus jawab soalan tu. Betul. Ada lagi lepas tu? Bila dah berlaku CSM di H4, maknanya layer bermula daripada MN. Daripada mana maksud dia? Okey. Nak dah okey. Muhammad Faizal Man. Apabila berlaku momentum? Jika berlaku CSM kena momentum di H4. Di H4. Okey. Satu, tuan-tuan harus tahu, apabila muncul momentum di H4 bermaksud bukan lagi terus, bermaksud perjalanan weekly dah valid. Tu kena faham. Bukan nak terus layer je. Pantang momentum nak terus layer. Relax dulu. Nampak momentum sell di H4, saya buka EN lah, senang. Okay. Dia dah ada momentum sell di H4. Malam ni EN GN ni. Okay, tuan-tuan. Bila ada bacaan momentum sell di H4, bermaksud kalau sesiapa belum lagi ada entry, dia boleh masuk di kawasan-kawasan atau zone re-entry sell di H4. Jadi bagaimana nak kenal? Bagaimana nak kenal tuan-tuan? Kita kecilkan time frame untuk kita mencari peluang market hilang volume sell. Sekarang saya tunjuk. Ni insyaAllah nak berlaku. Ada momentum sell di H4 tuan-tuan. Market hilang volume di H1 adalah zone di mana saya tandakan antara mid BB dengan top BB. Tuan-tuan nampak perhatikan ni dulu. Nampak tak top BB ni masih jauh dengan MA50. Bermaksud belum lagi ada zone yang selesa. Belum lagi ada zone selesa. Kalau kata tuan-tuan nak entry awal-awal, katakan nak park awal-awal, boleh. Ambil kawasan support yang terdekat ni, kat Eco ni. Right. Inilah kawasan-kawasan untuk market hilang volume sell. Kalau katakan tak sabar nak letak lah kan, pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya tahu ramai yang ada banyak akaun. Mungkin akaun pertama layer dulu. Akaun kedua kita tunggu top BB di H1 untuk jatuh. Sebab tuan-tuan nampak tak candle ni, dia dah mula tutup dalam BB. Ni top BB, kita menunggu dia jatuh. Dan besok ni ini kerja besok sebenarnya. Kita menunggu top BB bertemu dengan EMA. Satu benda garisan
EMA 200 DH1 adalah perkawasan-kawasan yang melambangkan perjalanan daily. Dan kenapa saya confident satu hal lagi untuk EN yang mana memang pun ada entry. Lepas tu garisan EMA 200 DH4 adalah kawasan-kawasan atau zon-zon tertinggi weekly. Jadi itu yang saya katakan tadi, semenjak minggu lepas saya dah sell, sebab daripada minggu lepas tuan-tuan, candle-candle berada berdekatan dengan garisan EMA 200 DH4, sebab itulah kawasan-kawasan weekly, kawasan-kawasan tertinggi weekly. Dia akan naik, the test nanti dia akan patah balik. Itu sebab tuan-tuan nampak naik turun, dia naik balik, boleh jatuh. Jadi memang kena bertahan tuan-tuan. Nak bertahan ni seminggu. Jadi kalau siapa yang goyang, katakan dia dah sell kat bawah ni, pop dia naik dah goyang, memang tak boleh buat apa. Itu sebab sangat penting. Kalau siapa nak entry weekly dan full setup datang 4 jam, hati dia kena kuat lah. At least minggu tuan-tuan akan turun naik. Kawan-kawan dah minggu dah profit, berdebor-debor, dia belum lagi. Tapi bila tuan-tuan dapat benda ni, dah profit, janganlah sibuk nak TP. Kawan tu baru nak jatuh, baru nak pergi. Jadi bila ada bacaan momentum sell, akan ada re-entry sell. Jadi macam saya katakan tadi, kalau nak baca lebih mudah, top Bibinson besok kita tunggu untuk bertemu dengan EMA 50. Dan satu lagi, besok benda yang biasa berlaku ketika re-entry sell di 4 jam, tuan-tuan akan nampak bukan saja top dan EMA bertemu, biasanya tuan-tuan akan nampak garisan EMA 200 DH1 akan berada di atas garisan EMA 50 sebelum perjalanan dijangka terus jatuh. Okey cikgu, seminit. Okey. EMA 200 kegunaannya? EMA 200 kena letak time frame. Kalau EMA 200 DH1 adalah kawasan-kawasan yang tertinggi di daily, EMA 200 DH4 adalah kawasan-kawasan untuk weekly. Kenapa? Tuan-tuan, dia ada calculation dia panjang. Dia ada sifat nak kira lah kan. Saya boleh cerita, tapi nak pembuktian kita kena kira. Kena kira lah. Okey. So nak kira memang tak sempat. Sini bukan tempat nak mengira lah. Saya beritahu. Cuma tuan-tuan, kalau siapa rajin, cabar minda masing-masing. Kenapa saya kata EMA 200 kawasan weekly DH4? Kenapa saya kata EMA 200 DH1 kawasan daily? Dan kenapa EMA 200 daily di kawasan monthly? Tuan-tuan cabar minda tuan-tuan, kira, fikir kenapa. Baik. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian dan halalkan segala perkongsian. Saya doakan anda semua akan dapat pencerahan yang baik dan semoga anda murah rezeki. Esok kita akan bersama dengan XM Malaysia bersama dengan Sufi dan juga cikgu Yun CTC dalam bicara fundamental. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye.